fiqh puasa, ya. Ada yang betul-betul basic tentang fiqh puasa. Ini yang kita kena ajar. Macam dia kongsi tentang syarat wajib puasa. Dulu-dulu kecil-kecil kita dah belajar, tapi lupa kan. Jadi kena revise, kena ulang kaji balik asas kepada fiqh puasa. Hak basic tidak banyak. Fiqh siyam, the science of fasting, pasal puasa. Berapa bab saja? Pertama dia panggil bab mukaddimah puasa. Dan bukan hanya bab puasa, bab hak lain pun ada mukaddimahnya. Dan kebiasaannya dalam mukaddimah ni dia hanya merangkumi 3 perkara. Pertama, definisi. Kita belajar bab wudu umpamanya, kita bertahar. Ada mukaddimah wudu. Kita belajar bab tayamum, ada mukaddimah tayamum. Kita belajar bab qada al-hajah, ada mukaddimah qada hajah. Tahu qada hajah? Tahu kan? Dan begitulah yang lain. Masuk bab semayang, belajar bab waktu-waktu semayang. Ada mukaddimah tentang waktu-waktu semayang sampai habis. Dan begitulah dalam fiqh yang termasuk fiqh puasa. Mesti ada mukaddimahnya yang merangkumi definisinya. Kita belajar bab wudu, apa definisi wudu. Kita belajar bab semayang, apa definisi semayang. Dan begitu juga dalam bab puasa. Apa definisi puasa? Ma huwa shaum atau ma huwa siyam? Apa itu puasa? What is fasting? Belajarlah. Puasa ialah menahan diri secara bahasa. As-saumu huwal imsak an syai'. Menahan diri itu disebut sebagai puasa. Ya, dan orang Arab sebenarnya dia tidak hanya menahan diri dari sudut makan dan minum saja, bila dia tak cakap disebut puasa juga. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam kata, aku tak cakap dengan orang, dan dia disebut sebagai puasa. Ya. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ada surah Maryam ayat 26 tu. Maryam kata, hari ni aku nak puasa. Itulah aku tidak ingin bercakap dengan sesiapa manusia. Tak cakap pun dia puasa juga tu. Dia sebut bahasa ya, al-imsak. Bila sebut imsak, mana menahan diri daripada sesuatu. Cara bahasa ya. Macam itulah dia ada cara bahasa, cara syarak ya. Cara bahasa ialah apa yang dipahami oleh orang Arab. Macam mana nak tahu apa yang dipahami oleh orang Arab? Tanya ahli-ahli bahasa. Macam mana nak tahu ahli-ahli bahasa? Tengok kamus lah. Confirm daripada ahli-ahli bahasa. Pasal kalau daripada ahli bahasa, dia mesti yang standard di sisi bangsa berkenaan. Kalau kita tanya orang individually, boleh betul-betul. Macam kita nak tahu satu maksud dalam bahasa Melayu. Kalau kita tanya orang Kelantan, dia jawab lain. Tanya orang Selangor, dia jawab lain. Nak tanya seluruh bahasa ni, pergi tanya orang Terengganu, dia jawab lain. Nak tahu hak betul-betul standard dalam bahasa Melayu, tengok kamus Dewan. Confirm dia adalah makna dalam bahasa Melayu. Merujuk kepada orang Melayu yang betul-betul Melayu. Saya tu Arab pun. Ya. Nak tahu apa-apa, tengok kamus. Selesai masalah. Kerana kamus disusun oleh ahli-ahli bahasa. Ahli bahasa, dia buat study, dia buat research. Barulah dia kumpulkan kamus umpama itu. Ya. Jadi, begitulah ada definisinya. Cara syarak bahasa. Cara syaraknya menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan solat daripada terbit fajar subuh sehingga tenggelam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Al-imsanu 'anil ta'am wasyara' wal muftirat min tula'il fajri ila ghurubi syamsi bi syurutin makhsusah. Itu dia punya definisi. Maksudnya puasa ni merujuk pada imsak, menahan diri. Cuma zahirnya menahan diri daripada makan, daripada minum dan perkara yang membatalkan puasa. Ada berapa perkara yang membatalkan puasa? Ada banyak lah ya. Ada 7 sekurang-kurang. Makan minum dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja. Baik. Lepas tu murtad. Murtad ni tak semestinya dia kata saya bukan Islam. Tak semestinya. Murtad ni ialah dia melakukan suatu perkara yang mengeluarkan dia daripada Islam. Boleh jadi dengan etikotnya dia percaya benda yang tidak patut dipercayai dalam Islam. Akidah dia lah ya. Ataupun kata-katanya merendahkan Islam, mempermain-mainkan hukum Islam, itu juga boleh membawa kepada murtad lah ya. Kemudian haid dan nifas, itu saja yang membatalkan puasa. Jadi hak ni kita tak buat menahan diri daripada hal yang seumpama itu, maka
daripada naik matahari sampai turun matahari. Itulah nama puasa secara am. Walaupun ia ditutup lebih lagi daripada itu. Menahan mata daripada melihat yang haram, menahan telinga daripada melihat yang haram, ya, dan juga menahan daripada perkara-perkara yang lain. Mana jadi orang baik betul lah. Sebab itu saya suka kalam Syekh Abil Hasan Al-Faqih dalam bukunya Kaifa nata'allam min madrasati Ramadan. Apa yang kita boleh belajar daripada school of Ramadan. What do we learn from the school of Ramadan? Ramadan ni kata school, sekolah. Ya. Sepatutnya orang yang masuk Ramadan dalam keadaan yang tidak baik, after Ramadan dia akan jadi orang lebih baik. Kerana dia kata Ramadan hiyal madrasah. Ramadan is a school. Macam kita masuk sekolah lah. Kita dulu masuk sekolah, apa benda kita tak erti. Tak erti membaca, tak erti menulis. Bila kita keluar sekolah 5 or 6 years, kita dah pandai baca, kita dah pandai menulis. Orang yang akhlaknya buruk, dia pergi satu institusi pendidikan mahal, bila dia keluar, dia akan jadi orang lebih baik. Macam itulah. Sebab tu dia melihat dari sudut perspektif Ramadan ini adalah ibarat sekolah. Ya? Jadi bukan kita tak buat benda yang zahir sahaja, tapi orang lain pun cubalah. Ya? Jadi itu definisi. Lepas tu hukum pula. Apa hukum puasa? Wajib. Bawalah dalil-dalil ayat Quran. Ya? Surah Al-Baqarah 183, 184, 185. Panjanglah pada orang. Hak basic lah. Pertama definisi puasa. Lepas tu sebut hukum puasa. Wajib lah, of course. Dan telah diijma'kan. Ajma'u ala anna wujubi syahr saumi Ramadan, kata Ibnu Qudamah, telah ijma'lah, telah diputuskan secara tetap bahawa Ramadan adalah puasa yang wajib ke atas setiap manusia. Itu mukadimah dia. Lepas tu biasanya adalah masuk fadilat sikit. Kalau bab wudu, fadilat wudu. Kalau bab tayamum, fadilat tayamum. Kalau bab itu ada fadilat. Biasanya dalam mukadimah suatu bab dalam fiqh dia ada fadilat. Sama juga dalam bab puasa ada fadilatnya. Tiba-tiba ada pula golongan yang cuba nak menafikan fadilat. Ya, konon-konon yang tidak ikhlas boleh bawa pada syirik yang khafi. This is totally wrong. Tak benar sama sekali. Ya, fadilat ni kita kena cerita all the times. Kerana dia diceritakan oleh Rasulullah SAW all the times. Dan kita beramal kerana fadilat tidak salah sama sekali, malah amat-amat digalakkan dalam syarak. Ramai ulama membahaskan isu ini. Antaranya Al-Imam Ahmad As-Safarini rahimahullah dalam buku bagus dia, Al-Bukhuru Zakhrah fi Ulumil Akhirah. Dia kritik ahli tasawuf sebenarnya. Tapi dia bawa ayat Quran, bawa ayat hadis. Kita ni adalah golongan yang disebut sebagai yuridullah wa yuridu minhu. That is the best types of servants. Ini adalah hamba yang terbaik sekali. Dia nak daripada Allah, dia nak kepada Allah dan dia nak daripada Allah. Yuridullah, they wants Allah, yuridullah dan yuridu min Allah. Dia nak Allah, dia nak daripada Allah. Mana dia taat pada Allah, pada masa sama dia nak balasan-balasan Allah. Kalau tak boleh kaitkan amalan dengan balasan-balasan baik Allah Subhanahu Wa Taala, kalau baca ayat Quran tu lalu buat syurga, tutup lah atau skip yang baca. Memang fadilat sentiasa ada. Tak banyaklah fadilat-fadilatnya. Tuan-tuan pun ustaz dah selalu baca. Ramadan ada banyak kelebihan-kelebihan yang ada. Ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Bila masuk puasa dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dirantai syaitan-syaitan. Hadis Muslim ya, daripada Abi Hurairah. Pintu syurga dibuka, alhamdulillah. Pintu neraka ditutup, alhamdulillah. Dirantai syaitan-syaitan, alhamdulillah. Ya, pasal banyak buat orang ni syaitan lah. Ya. Tapi masalah dia, syaitan ni ada dua. Ada syayatinul jin, syaitan jin. Ini orang manusia duk takut, orang manusia duk sentiasa ingat kan. Yang diikat, ada lagi satu syaitanul ins, syaitan manusia. Oh, ni orang tak sedar dan dia tidak diikat. Kan? Itu Nabi SAW bila dibaca ayat ini, macam ayat tu,
Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah Taala sebutlah surah Al-An'am ayat 112. Dan kami jadikan kepada seseorang nabi itu musuh di kalangan syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi Abu Zar pergi tanya Rasulullah SAW. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya At-Tabari. Ya Rasulullah, hal lil insi syayatin, wahai Allah, adakah manusia pun ada syaitan? Ada tak syaitan di kalangan manusia? Ada. Dia pun baca ayat Quran berkenaan. Dan bukan zaman sekarang, zaman Nabi itu dah ada. Pasal syaitan, dia bukan hanya daripada jin, tapi juga daripada manusia. Ini pun masalah. Jadi, ada banyak fadilah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Itu juga salah satu daripada seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya, melainkan puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas. Sebab itu kata Az-Zuhaili dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, the standard of mazhab Syafi'i. Sebagai ulama Syafi'i dalam bab puasa raya, kata puasa adalah ibadah yang terafdal, lebih afdal daripada semayang, lebih afdal daripada haji dan ibadah-ibadah yang lain. Daripada mana sandarannya? Daripada hadis ni lah. Allah Ta'ala kata semua amalan untuk manusia, anak Adam, melainkan puasa, ia adalah untukku. Dan hanya aku yang akan membalasnya. Ya. Itu dari sudut nas. Teksnya macam nampak puasa ni adalah the best deed, amalan yang paling afdal. Dan banyaklah di atas faktor-faktor yang lain. Jadi adalah segelintir dia kata puasa ni lebih afdal di atas hadis. Ini hadis bab fadilah puasa. Dah banyak lagi lah nak cerita hadis-hadis yang lain, tuan-tuan boleh buka sendiri. Ya. Itu baru bab mukadimah puasa. Tapi kalau kita baca straight to the point, dia very simple dan tidak banyak. Ya. Cuma kita ambillah masa, kita boleh rujuk, boleh layak, boleh baca buku, boleh dengar video. Ustaz yang bagus yang berkongsi tentang fiqh siam, ada science of fasting. At the end, apa yang kita harapkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah yang kita lakukan. Itu saja. Tak kiralah ibadahmu banyak, ibadahmu sikit, ibadah kita begitu, ibadah kita begini. At the end, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah yang kita lakukan. Macam mana kita nak tahu terima tak terima, Ustaz? Memang kita tidak tahu in spesifik, secara pasti. Orang kata qat'iyan, memang kita tidak tahu. Terima tak terima, berkat tak berkat, memang kita tidak tahu. Habis itu, yang kita tahu ialah kita disuruh supaya kita beramal ibadah mengikut apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Selebih daripada itu, kita hanya berdoa, meminta dan seumpamanya, di samping kita ikhlaskan juga lah diri kita. Dan yang paling penting juga, istiqamah. Ya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang istiqamah ni, allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang kata Allah lah Tuhan kami dan mereka istiqamah. Nabi SAW ditanya dalam Sahih Al-Bukhari daripada Sufyan As-Saqafi, ya Rasulullah, qul li fil Islam la as'al anhu ba'daka ahadan. Wahai Nabi, kau pesanlah kepada aku satu perkataan yang penting, yang mana selepas ni aku tak perlu tanya orang lain. Mana aku nak tahu the best word, the best advice, nasihat yang paling penting sekali aku nak. Beritahu wahai Rasulullah. Apa Nabi jawab? Nabi kata, qul amantu billah sumastaqim. Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqamah. Itu antara nasihat Nabi SAW kepada beliau. Yang mana indirectly juga nasihat kepada kita. Istiqamah itu penting. Ahabul amali ilallah admauha wa adwamuha wa in qalla. Dalam hadis Abi Dawud daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, sebaik-baik amalan ialah amalan yang sedikit tapi berterusan. Ya.